Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik. Pertama sekali alhamdulillah untuk sesi kedua selepas minggu lepas kita adakan kali ini. Alhamdulillah atas izinnya, atas ruang dan peluang ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk belajar sedikit sebanyaklah tentang designing ataupun graphic designing. Dan ikutkan bancian ataupun survey di grup korang sebelum ni, dapati bahawa ramai yang minta untuk belajar Photoshop instead of other platform for graphic design, kan. Kita ada beberapa platform sebenarnya. Contohnya Illustrator, Photoshop, even yang paling mudah sekarang ni adalah Canva. Kebanyakan mahasiswa kalau dia tak ada basic graphic design ataupun tak ada basic menggunakan Adobe Photoshop, kebanyakannya akan gunakan Canva. Dan Canva adalah sangat mudah dan percuma lah. So kalau korang nak explore, korang boleh explore sendiri sebab dia sangat mudah dan dia ada dah sedia template dan sebagainya. Baik. Jadi disebabkan oleh itu kita malam ni kita akan masuk terus ke Photoshop. Untuk hari ini mungkin kita akan hanya lebih kepada berkenalan dengan Photoshop terlebih dahulu. Saya akan ceritakan serba sedikit ataupun permulaan atau mukadimah kepada Adobe Photoshop. Sebelum kita teruskan, kalau boleh saya tahu berapa ramai kat sini yang tak ada basic langsung untuk Photoshop? Boleh sama ada buka mic ataupun tulis di ruangan chat. Sama ada tak ada basic langsung ataupun hanya minimum lah. Memang minimum sangat. Saya. Saya tu siapa? Khairul Najmi. Saya Najmi. Yang lain macam mana? Kalau segan nak buka mic pun boleh tulis dekat tepi. Saya pernah belajar tapi tak ingat. Okey. Ada lagi yang lain? Yang lain macam mana? Canva. Okey. Ehsan macam mana Ehsan? Sebab saya nak tahu dulu jauh mana korang, maksudnya kita nak level tu kita nak guna yang mana kan. Ada yang dah belajar ke? Ehsan tak ada basic langsung. Okey. Ada lagi yang lain? Yang lain macam mana? Ammar pun basic. Abang Ammar lah kot kan. Okey. Siapa lagi? Aiman ni dah mahir ni. Aiman ni boleh jadi guru pada saya jugalah. Okey, baik. So, okey. Kalau macam tu kita akan mula daripada awal, daripada basic. Malam ni kita akan lebih berkenalan antaranya. Yang pertama, kita akan mula daripada scratch, daripada awal macam mana kita nak create a new document, a new project dalam Photoshop. Alright. Kemudian kita akan berkenalan dengan tools dalam Photoshop yang mana perlu anda tahu, yang mana tak semestinya perlu untuk anda tahu. Mungkin anda boleh tahu kemudian. Alright, mungkin kita akan fokus lebih kepada basic, yang mana basic tools yang penting sahaja. Sebab Photoshop ni dia complicated, tak adalah complicated, dia banyak tools je. So kita kena tahu ada certain je yang kita perlu tahu. Alright. So selepas kita dah tahu tools dalam Photoshop, kalau sempat mungkin kita boleh try satu dokumen. Kita boleh try untuk tulis dulu dan sebagainya. Okey, untuk sesi akan datang kita akan belajar cropping. Macam mana nak crop gambar, sebab crop dia ada tools yang banyak. Alright, sekejap lagi kita akan tengok apakah tools tersebut.
Okay, semua dah ada Photoshop ke? Kalau ada boleh tegur saja. Dah ada, tapi kalau yang version lama punya boleh ke? Version berapa? CS6. CS6 okay. Ana pun pakai CS6. Oh. CS6 lebih ringan. Lebih convenient lah. Maksudnya kalau Photoshop CC tu lebih berat dan tapi features dia lebih power lah. Okay. Harmony UPM, Ana pun pakai CS6. Harmony UPM ni siapa? Okay. So saya anggap semua dah ada Photoshop lah Okay. So okay, baik. Sebelum kita masuk lebih lanjut, okay, Photoshop, Adobe Photoshop adalah bukan peranti, software untuk graphic design. Selalu orang guna untuk graphic design, design poster, design banner dan sebagainya, ataupun untuk edit gambar. Okay, kalau nak buat vektor, orang selalunya akan guna Adobe Illustrator. Vektor ni lebih kepada image ataupun objek yang kita lukiskan dalam digital. So selalunya orang akan guna Adobe Illustrator, tapi ada juga orang guna Photoshop untuk buat logo dan sebagainya. Okay, tapi dia berbeza lah dari segi pixel, dari segi quality dan sebagainya. Tools pun ada perbezaan sedikit. And then kalau orang nak fokus lebih lanjut kepada editing gambar, orang akan guna Lightroom, Adobe Lightroom. Okay, so Adobe Photoshop ni dia gabungan lah antara edit gambar dan juga graphic design. Okay, so kita terus masuk ke Photoshop. Saya akan share screen dulu. Okay, so semua boleh nampak ke? Kena cakap kalau sebab saya dah tak boleh nampak chat box. Boleh. Okay, baik. Okay, so this is Adobe Photoshop CS6. Saya pun guna CS6. Okay, korang boleh buka Adobe Photoshop. Alright, basically CS6 masih relevan. Dia punya tools pun lebih kurang je dengan CC. Cuma CC, Adobe CC, Cloud Creative ke apa nama CC tu, dia ada features yang lebih lanjut lah untuk buat video, untuk 3D dan sebagainya. Tapi CS sudah memadai untuk kita hasilkan satu design yang siap, lengkap dan impactful. Right? Hanya kita perlu tahu basics dan kita boleh explore lebih lanjut lah. Baik, untuk permulaan kita nak create satu dokumen baru, new document. So tekan file and then create new. Sama lah macam Microsoft Word ke apa, kita akan create new kan. Okay, and then kita dah dapat satu kotak untuk kita setkan size dia dan sebagainya. Okay, cara lain, shortcut. Okay, yang tadi kita tekan file and then new. Okay, kita ada cara kedua iaitu hanya tekan Ctrl N. Alright, so kita dah dapat. Ini adalah shortcut lah. Kita tekan Ctrl N, Ctrl N. Okay, so kita namakan projek kita adalah kelas Marvel contohnya. Okay, atas ni name ni, document name. And then preset ni kita nak setkan kita punya projek tu bersize apa. Okay, kita ada beberapa iaitu size sama ada US paper. Okay, cuba kita tengok dulu US paper ni. Okay, dekat sini size ni dia ada beberapa pilihan. Kita ada letter, legal, tabloid. Letter ni saya pernah guna untuk design majalah sekolah dulu. Masa saya form 5 dulu guna size letter. Letter ni lebih kurang A5 tapi dia besar sikit, dia kecil sikit daripada A4. Okay, dia US paper. Legal, tabloid saya tak pernah guna lah. Tapi korang boleh explore. Okay, so tapi US paper ni pun kita jarang guna. Okay, and then kita ada international paper. Okay, international paper ni common lah. Dia antara A4,
A6, A5, A3, B5, B4, B3, C6, C5, C4, DL. Okay, tapi commonly used kita akan guna A4, A6, A5, A3. Okay, tapi satu tips untuk semua, kalau kita nak buat dokumen berbentuk A4 ataupun yang berkaitan dengannya, iaitu A3, A2, A1, A5, okay, semua tu kita boleh guna saiz A4 sahaja. Sebab ratio dia adalah sama. Ratio lebar dan ratio tinggi adalah sama. So kita hanya perlu main dengan resolution sahaja. Okay, itu saya akan ceritakan lanjut lah selepas ni. Alright, so preset international paper, kita boleh pilih saiz kertas yang kita nak. Okay, itu kalau preset international paper lah. So dia memang dah siap lah. Kalau tekan A4 memang ini adalah lebar dia, ini adalah tinggi dia. So tak perlu tukar. Kita dapat A4, nanti kita print pun memang akan ngam-ngam A4. Okay, and then kita ada saiz foto. Okay, kita ada landscape 2x3, 4x6, 5x7, 8x10, portrait. Alright, so dia memang dah preset lah, dia dah setkan untuk kita. Ini yang standard globally punya. Okay, ini untuk saiz foto. Kemudian kita ada web. Okay, penggunaan yang mana common digunakan untuk web, contohnya 800x600, 1024x768. Biasa tengok kan kalau wallpaper berapa kan, saiz video 1024x768, and then kita ada juga 1600x900. Okay, so itu adalah saiz yang common orang guna. Okay, so ini untuk web. Mobile and devices, ini saya tak pasti, tapi dia sesuai untuk mobile lah, mobile punya size. Nanti korang boleh explore lanjut each of size ni sesuai untuk apa. Contohnya kita ada size untuk Instagram story, kita ada size untuk wallpaper phone kan. So semua itu dia ada size dia, berapa kali berapa. Okay, film and video. Okay, dia ada size dia, HD berapa dan sebagainya. Tapi ini saya tak guna pun, saya tak pernah guna pun. And then custom. Okay, ini commonly used. Kalau kita nak custom, kita nak size yang ikut suka kita. Okay, selalu saya akan guna custom untuk set size dokumen yang berbentuk square ataupun apa-apa bentuk yang saya nak. Okay, contohnya kalau nak upload dekat Instagram ataupun upload di social media, sesuai kalau kita setkan square. So square pixels dia adalah sama. Okay, dia ada 1000 kali 1000. Okay, itu dah jadi sama. Dia ratio dia 1:1. Okay, ataupun ikutlah 500 kali 500 ke, 1200 kali 1200 ke, ikut suka. Okay, asalkan dia sama sisi. So depends. Kalau korang nak buat cover foto FB, dia ada size dia tersendiri, boleh search dekat Google. Kalau kita nak nak set design untuk size untuk Instagram story, okay, dia ada size dia yang tersendiri. Memang masuk ngam-ngam je. Alright, okay, so kalau saya personally, saya selalu guna dua je, international paper ataupun custom. Okay, so nak selamat kita guna international paper dan A4. So mudah lah. A4 ni memang generally banyak digunakan dan sesuai di kebanyakan tempat lah. Nak upload dekat social media pun okay. Walaupun square better lah, sebab kita tak tekan lagi pun dia dah memang square. Baik, so bila kita dah set preset yang dah sedia ada begini, so kita tak perlu kacau lebar dan tinggi. Sama ada dia milimeter ke apa ke, kita dah tak perlu kacau lah. Okay, sebab dia memang dah set. So kalau kita kacau nanti dia akan lari lah dia punya size. Okay, resolution. Apa itu resolution? Resolution ni adalah kita nak resolution ni sejauh mana kualiti pixel dokumen kita tu. Alright.
Kalau sebab tu saya sebutkan tadi, kalau kita nak set A2 ni jauh lebih besar daripada A4. Misalnya senang kata A3 adalah 2 kali A4, A2 adalah 2 kali A3, so sangat besar, dan lebih besar adalah A1. Tapi yang menariknya, hanya dengan kita menggunakan A4 ni, kita set resolution 300. Resolution 300 ni adalah nice lah. Dia memang pixel dia dijaga, quality dan sebagainya. Kita boleh print sehingga A1. Alright. Even kalau nak print sebagai banner pun lepas. Hanya menggunakan size A4 tapi resolution kena 300. Okay. So kena jagalah, resolution ni kena jaga. Alright. Tapi kalau nak print banner dan sebagainya, kalau kita memang dah dapat exact size of banner, contohnya 5 kali 10 kaki, kita dah masukkan dekat lebar dan tinggi ni, so resolution kita boleh rendahkan ke 100 ataupun 72 supaya size dokumen tu lebih ringan. Sebab apa? Sebab kita dah dapat exact size, dan banner ni kita tak, bukanlah jenis kita nak tengok detail macam kita tengok kertas kan. Banner ni untuk orang dapat faham daripada jauh je. So dah cukup, dah memadai. Alright, so resolution ni penting untuk menjaga kita punya kualiti pixel ataupun kualiti kita punya dokumen yang kita nak hasilkan. Alright, so kita untuk selamat kita set terus 300. Okay, selalunya saya memang akan set 300 terus lah. Okay, yang lain-lain ni tak semestinya perlu, tapi kita boleh je nak tengok. Yang ni dah tak ada apa, ni tak perlu. Color mode kita ada RGB, grayscale, CMYK and lab color. Okay, yang commonly used 3 ni je, grayscale, RGB color and CMYK color. Kalau nak gunakan untuk paparan di digital, platform digital, contohnya social media, sesuai untuk kita save ataupun kita buat dokumen tu, kita guna RGB color. Alright. Kalau kita nak guna untuk print, contohnya nak print poster yang kita hasilkan melalui Photoshop, sesuai untuk kita gunakan CMYK color supaya warna dia tak lari bila nak print tu. Okay, grayscale ni hitam putih lah. Semua design akan jadi hitam putih. So kita tak perlu nak tukar warna lagi, sebab memang kita letak apa pun, letaklah warna pun dia akan jadi warna hitam putih. Grayscale lah. Okay, so kita akan pilih RGB color dulu. Okay, background content. Background content ni adalah bila kita okay, kita tekan okay kejap lagi ni, dia akan jadi background tu, kita nak background apa? Background kosong ke, background warna putih ke, ataupun kita nak set terus warna. Okay, so better kita ambil transparent je lah. Okay, transparent ni memang kosong, kita start from scratch. Alright, so dah settle. So kita dah set A4, dia tak jadi custom pun, sebenarnya sebab size dia sama, cuma sebab tadi kita dah tukar transparent ni, dia jadi custom kat atas ni lah. Alright, so kita dah siap set size yang kita nak untuk new document yang kita akan hasilkan. Okay, and then click OK. Alright, so kita dah dapat satu dokumen baru bersaiz A4. Okay, tadi korang perasan kan saya zoom out zoom in ni, korang boleh tekan untuk shortcut, mudahnya korang tekan Ctrl plus ataupun Ctrl minus. Okay, Ctrl tambah ataupun Ctrl tambah untuk zoom in, Ctrl tolak untuk zoom out. Okay, ataupun kita boleh, tak apalah, nanti kita akan tengok satu-satu tools yang ada. Alright, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada, boleh cakap tak ada soalan. Okay, faham setakat ni? Faham. Alright, okay. Kalau terlalu slow ke ataupun terlalu laju, boleh bagi tahu. Okay, so sekarang kita dah bersedia untuk hasilkan satu design yang baru. Sekarang ni kosong. Ini memang korang boleh anggap ini tak ada apa-apa lah, kosong. Kalau nak print pun tak keluar apa. Kalau nak upload pun dia tak ada gambar pun, sebab ni adalah kosong. Okay, so kita akan berkenalan dulu dengan tools tepi ni.
Dia sama ada dekat laptop korang akan jadi panjang macam ni. Kalau saya lebih selesa untuk ada 2 line macam ni. So, hanya tekan ni je arrow kecil atas ni. Okay, sama je sebenarnya. Alright. Yang pertama sekali adalah, ini adalah paling basic, iaitu move tool. Okay, move tool yang anak panah ni. Move tool digunakan untuk move, untuk gerakkan objek apa-apa yang kita select. Okay, sama ada select, maksudnya layer yang kita select lah. Jadi kita akan tengok apakah itu layer dan sebagainya. Alright. So ini adalah move tool. Okay, dalam Photoshop ni kita tak boleh nak gerakkan objek sesuka hati. Kalau kita tekan tools lain, dia tak akan gerak. Walaupun tekanlah arrow banyak mana pun, dia tak akan gerak. Kecuali kalau kita tekan move tool, then baru layer tu boleh gerak. Okay, itu yang pertama. Yang kedua sebelah dia adalah rectangular marquee tool. Okay, ini adalah tools untuk crop berbentuk. Okay, crop dengan bentuk. Okay, kita boleh tekan. Dan menariknya, kalau korang perasan ada anak panah kecil bawah ni, sebenarnya dia ada banyak pilihan. Korang hanya just right click. Okay, nampak tak? Kita ada crop petak, crop bulat, crop single row, crop single column. Okay, so kita ada 4 pilihan dan commonly used hanya petak dan bulat sahaja. Depends lah korang nak guna untuk apa. Okay, so contohnya korang nak crop gambar tu memang bulat ngam-ngam je. Contohnya kita nak crop design button bash, then kita guna je lah bulat. Okay, so dah dapat. Okay, just cara gunanya adalah tekan dan tarik. So kita dah crop bulat. Okay, untuk hilangkan balik juga tekan Ctrl D. Okay, so dua ni kita dah tengok. Ini adalah crop berbentuk, ini adalah move tool. Okay, pergi ke bawah belah kiri, kita ada polygonal lasso. Okay, polygonal lasso tool. Polygonal lasso ni adalah untuk kita crop detail one by one. Maksudnya ikut custom lah. Kita nak crop tu secara custom. Okay, ada orang tulis apa-apa ke? Control apa ya? Oh, okay. Untuk deselect kita punya crop tadi tu, tekan Control D. Huruf D. Control dan tekan huruf D. Okay. Okay, polygonal lasso seperti yang saya sebut tadi untuk crop secara custom. Kalau tekan right click, kita ada beberapa pilihan. Lasso tool, polygonal lasso and magnetic lasso tool. Okay, polygonal lasso kita tarik one by one ikut kita punya kehendak sendirilah. Kita kena tekan sikit, then tarik, tekan lagi dan sebagainya. Nanti kita try. Kita akan try lebih lanjut mungkin minggu depan lah berkenaan crop. Sebab crop ni dia banyak tools. Tadi pun kita dah tahu lebih kurang 6 tools untuk crop sahaja. So magnetic lasso, dia magnetic, dia akan dia ada jadilah kepandaian Photoshop sendiri untuk tarik itu ikut line yang jelas. Kalau tak jelas kita kena tekan sendiri. Okay, lasso tool pun lebih kurang lah untuk crop secara custom. Okay, kemudian kita ke tepi ni kita ada quick selection tool. Okay, quick selection tool ni adalah lebih kepada kepandaian Photoshop sendiri. Kita boleh select tempat yang kita nak tu mengikut line yang jelas. Okay, kalau kita right click, kita ada dua, quick selection tool and magic wand tool. Magic wand ni memang guna artificial intelligence lah. Dia akan select ikut yang mana dia jelas lah. Contohnya selalunya digunakan magic wand tool dan quick selection tool ni. Untuk quick selection tool banyak digunakan untuk crop gambar orang dan sebagainya. Magic wand tool kalau background kosong, itu mudah. Background kosong contohnya logo kan, ada background putih, kita nak buang background putih saja, dan kita
select magic wand tool ni dan terus tekan dekat putih tu, then dia select terus. Okay, tak apa, minggu depan kita boleh try satu persatu. Hari ni kita perkenalan je. Okay, so selesai. And then ini crop tool. Crop tool ni macam kita crop gambar dekat Instagram, crop gambar dekat Snapseed, Vesco dan sebagainya tu, crop biasalah. Dia crop size. Kita nak jadikan dia square ke, nak jadikan dia berapa kali berapa ke, so kita guna crop. Yang ni crop ni lah. Crop image tu sendiri. Dan kalau kita right click, kita ada beberapa pilihan lain, perspective crop tool, slice tool and slice select tool. Dan tapi tak selalu digunakan lah. Kalau saya personally tak selalu gunakan. So tak perlu tahu pun tak apa. Okay. Alright. And then seterusnya, ini adalah color picker. Eyedropper tool. Eyedropper tool saya tak gunakan. Sepanjang saya mentelaah Photoshop, saya tak pernah gunakan pun. So saya pun tak tahu, saya sendiri mengaku untuk tak tahu apa fungsi dia. Nanti kita boleh explore lebih lanjut lah. Tapi dia bukanlah, kalau bagi saya bukanlah tools yang asasi untuk hasilkan sesebuah dokumen. Nanti kita boleh explore lebih lanjut. Okay, ini adalah spot healing brush tool. Okay, untuk heal, untuk hilangkan bahagian yang kita tak mahu dan sebagainya. Lebih kurang macam Snapseed lah. Snapseed pun ada healing brush kan. Okay, and then ini brush tool. Okay, brush tool ni macam nak cakap korang bayangkan brush yang cat tu, inilah brush tool. So kita boleh set size dia kat atas ni, tekan atas ni. Okay, ni atas ni kita boleh set size. Okay, kita beri contoh kita boleh pilih jenis brush yang kita nak, and then just brush it. Alright, so nampak tak? So memang brush, literally brush ataupun macam pen lah senang kata. Okay, nak buang Ctrl Z je lah. Okay, so ataupun dekat internet dia ada pelbagai tau. Okay, contohnya tengok ni. Ini memang dah disiapkan bentuk. Okay, contohnya bentuk ni. Nampak tak? Tak nampak. Kecil sangat. Ini dah jadi, dia dah berbentuk daun. Tu. Nampak tak? So kita ada pelbagai bentuk. Tapi dulu saya rajin lah guna brush. Sekarang ni guna brush untuk ni je. Untuk guna yang bulat biasa je. Okay, kalau korang nak explore lebih lanjut tentang brush, korang boleh search dekat Google and download set of brushes yang orang sediakan. Just and then kita boleh install masuk dalam ni, load brushes. Okay, kita boleh tambah brushes yang kita nak. Kalau zaman dulu ramailah orang guna brush yang pelbagai tu, macam-macam corak untuk tambah corak di tepi dan sebagainya, yang buat frame dan sebagainya. Okay, tapi sekarang banyak saya sendiri pun dah explore banyak alternatif lain yang sesuai untuk digunakan untuk ganti brush yang pelbagai yang digunakan dulu. Okay, so ini adalah brush. Kalau right click kita ada pencil tool, color replacement tool and mixer brush tool. Tapi saya personally selalu guna brush tool sahaja. And then kita ada clone stamp tool. Okay, clone stamp tool ni adalah untuk kita clonekan, kita boleh select, kita tekan alternate, select objek yang kita nak clonekan. Contohnya ada muka orang, ataupun kita nak kosongkan dinding tu kan, kita nak buang pintu contohnya dalam gambar tu, dan kita boleh ambil clone dinding, kita tampal dekat pintu, so pintu tu hilang, dia jadi dinding sepenuhnya. So itulah dia adalah dia ada clone stamp tool. Alright,
Dan kalau kita right click, kita ada pattern stamp tool dengan clone stamp tool. Tapi saya selalu guna clone stamp tool sahaja. Okay, ini adalah history brush tool. Saya tak gunakan, bukanlah yang asasi. And then ini eraser tool. Eraser tool macam biasa untuk padam mana-mana yang kita nak secara custom. Tapi kalau kita right click, kita ada background eraser tool. Ini mudah untuk buang background logo ataupun background gambar yang kita photoshoot belakang kosong. So mudah, kita guna background eraser tool saja, terus boleh hilangkan. And magic eraser tool pun lebih kurang sama lah. Kita boleh tekan terus kat bahagian yang kita nak hilangkan, dia terus hilang bahagian yang berkaitan. Right, macam contohnya belakang logo warna putih, dan kita nak hilangkan putih, kita tekan je magic eraser tool ni, terus hilang putih di belakang tu. Okay, ini adalah gradient tool. Gradient tool juga ada pilihan paint bucket tool and 3D material drop tool. Tapi selalunya kita akan guna gradient tool and paint bucket tool je lah untuk warnakan. Kalau paint bucket tool warna yang lebih plain dan sekali tampal warna macam tu je. Gradient tool sesuai dengan nama dia adalah gradient. Gradient dia adalah sebelah warna lain sikit, sebelah warna lain sikit. Macam tu. And then bawah ni dodge tool and blur tool tak perlu, bukanlah perkara asasi, saya pun tak gunakan. Pen tool sesuai untuk kalau orang yang nak buat objek ataupun lukisan. Tapi saya sendiri tak biasa gunakan. Okey, ini juga adalah asasi horizontal type tool ataupun senang kata type tool lah. Type tool ni adalah untuk kita hasilkan tulisan, dan tekan je dekat sini dan tekan, kita boleh hasilkan tulisan. Okey, sekejap tak nampak. Besar sikit. Okey, sekejap warna tak nampak juga. Ya, so jadilah kita terhasillah tulisan. Okey. Sekejap lagi kita akan tahu lebih lanjut lah tentang layer dan sebagainya. Bawah ni adalah shape tool. Okey, kita ada pelbagai. Kita boleh right click dekat sini. Kita ada rectangle, rounded rectangle, ellipse tool. Ellipse ni adalah bulatan lah, bulat. Polygonal tool, polygonal adalah yang kita ada berapa sudut yang kita nak tu kan. Kita boleh set sendiri. Contohnya kita boleh tengok sini. Kita nak 5 sides ke, ataupun kalau nak buat triangle, kita boleh set 3. Sekejap. 3. Okay, so kita tarik, dia akan jadi triangle lah. Okay. Contohnya kalau kita nak buat berapa? 5 bucu pun boleh. Okay. Alright, dan berapa ikut suka lah yang kita nak berapa. Dan kita ada line tool and then custom shape tool. Okay, custom shape tool ni dia ada pelbagai bentuk yang telah ditawarkan. Contohnya kita boleh tengok sini, bila kita dah select custom shape tool, and then kita ada beberapa pilihan shapes. Okay, contohnya anak panah, music, love, tick, gunting, RTM, copyright dan sebagainya. Baik. Okay, so ini adalah warna. Boleh tukar warna. Just one click here, and then terus kita boleh pilih warna. Kalau nak senang, only web colors ni adalah warna yang dah ditetapkan lah. Okay, pilihan warna dan sebagainya. Okay, ini adalah warna kedua, background color. Boleh juga tukar. Okay, maka itu sahaja. So kita dah selesai mentelaah tools di tepi ni. Okay, so kita cuba 1-2 Tengok tadi saya sebutkan dalam Photoshop kita tak boleh nak gerakkan sebarangan. Contohnya, okay, sekarang ni kita dah select layer polygon 2 ni. Tapi kalau saya tekan arrow ke kiri, saya tengah tekan sekarang ni tapi tak boleh bergerak. Sebab apa? Sebab dalam Photoshop kena guna move tool. Kita tekan move tool and then barulah kita boleh gerakkan secara bebas.
ataupun klik gunakan arrow, dan kita dah boleh gerakkan dia. Okay, so itu adalah function move tool. Dia adalah paling asasi lah untuk susun, untuk gerakkan dan sebagainya. Okay, so selesai yang di sebelah kiri ni. And then di sebelah atas ni lebih kepada, dia banyak lah pelbagai. Okay, selalunya edit ni untuk cut, copy, paste, sebagainya, setting Photoshop dan sebagainya. Okay, image, layer, type, select, filter, 3D dan sebagainya adalah untuk kita punya design. Okay, contohnya image image kita boleh tengok berapa pilihan yang kita ada. Okay, contohnya kalau kita upload satu gambar kan, letakkan satu gambar, so kita boleh setkan dia punya brightness, contrast, levels, curves kan, exposure, tinggi, rendah, vibrance, hue, saturation, color balance, black and white, nak jadikan gambar tu black and white, hitam putih, photo filter, channel mixer, color lookup, invert, posterize, threshold. Okay, macam kalau korang pernah tengok design yang gambar orang tu dia macam line-line sahaja, dia bukannya gambar yang betul. So kadang-kadang orang guna threshold, gradient map, selective tool dan sebagainya. Ini adalah untuk adjustment gambar. Okay, set warna, tukar warna, nak tukar warna rambut ke, semua tu boleh. Okay, so semuanya di sini. Image ni adalah untuk tukar warna gambar ataupun edit color gambar. Okay, kalau korang biasa guna VSCO dalam phone, ataupun kalau nak upload Instagram, even upload Instagram pun dekat sebelum kita nak upload gambar tu, kita boleh edit gambar kan, ada brightness, contrast dan sebagainya. So lebih kurang macam ni lah. Cuma Photoshop dia lebih detail lah, dia ada pelbagai lagi perkara yang kita boleh buat dengan gambar tersebut. Okay, kita ada image size. Image size adalah ni lah, size dokumen kita ni, canvas size berapa kali berapa, maksudnya lebar berapa, tinggi berapa, dan yang lain tu biasa kita tak gunakan pun. Okay, layer ni agak detail, kita tak perlu masuk lagi. Okay, type tak ada apa sangat, select pun tak perlu. Okay, filter sangat menarik, kita ada filter gallery contohnya. Okay, sekejap okay. Ini sebab shape ni dia tak boleh jadi apa pun. Tapi kalau contoh kita upload gambar satu kat sini, dan kita boleh jadikan gambar tu dalam bentuk lukisan ke, colored pencils, okay, cut out, dia tak sesuai lah dengan shape ni. Okay, nanti kalau kita boleh try guna gambar. Okay, and then kita boleh guna brush strokes, jadi macam lukisan lah gambar tu. Okay, alright, and then kita boleh blurkan gambar. Kita nak blurkan sebahagian ke, kita nak blurkan keseluruhan, distort, noise, tambah noise. Noise ni adalah gambar yang macam nampak pecah-pecah tu. Sebenarnya dia ada seni di sebalik tu, kita boleh gunakan. Pixelate ni saya tak gunakan pun. Render ni kita ada pelbagai, kita ada fibers and lens flare. Lens flare ni macam kalau korang pernah tengok movie kan, movie bila dia rakam nampak matahari tu, dia naturally lens tu dia akan ada flare. So kita boleh buat fake lens flare lah menggunakan Photoshop. Kita boleh tambah lens flare. Sharpen untuk kita kasih gambar lebih sharp, nampak lebih sharp, lebih detail. And then ada beberapa pilihan. Stylize, video, okay, yang lain ni tak perlu tahu. 3D pun tak perlu tahu. View, okay, view ni hanya ni lah. Kita nak view dokumen kita ni, nak zoom in, zoom out, macam saya sebut tadi. Kalau nak mudah guna shortcut je, Ctrl plus, Ctrl minus. Okay, fit on screen dan sebagainya. Alright, window. Window ni untuk kita tambah dekat tepi-tepi ni, apa-apa yang kita perlukan. Ni tepi-tepi ni. Kalau yang saya dah set ni adalah untuk tulisan, karakter. So nampak karakter dah tick. So dia dah keluar kat tepi ni. So mudah lah. Kalau saya nak tukar tulisan ni, saya hanya klik tepi ni lah.
Tak perlu nak tarik select semua huruf, tak perlu, sebab saya boleh terus tukar dekat tepi ni. Nampak? Terus boleh tukar font, tukar size dan sebagainya. So dalam window ni kita ada pelbagai lah. Brush, kalau kita nak brush preset tepi ni, just tekan dekat sini, then dia akan keluar dekat tepi ni lah. Okay, nak setting brush dan sebagainya. Okay, so kita dah selesai atas dan tepi. Sekarang kita akan masuk kepada layer. This is layer, sebelah kanan ni. Okay, kita ada 1, 2, 3. Sekejap saya tukar warna untuk lebih nampak. Okay. Okay, so kita ada 3 layer sekarang ni. Layer ni untuk apa? Layer ni adalah objek dalam design kita. Okay. Yang mana ada tertera dalam layer, itu je lah objek yang ada dalam design kita. So dalam design kita ni sekarang ni, kita ada 3 layer sahaja. Kita ada 3 objek sahaja. Bentuk 5 segi ni, and then ada tulisan dan bentuk 3 segi. Okay. Dan kalau korang biasa guna PowerPoint ataupun Microsoft Word dan sebagainya, kita boleh send backward and send forward untuk pertindihan barang tu kan. Okay. Kalau dalam Photoshop, layer ni memainkan peranan kalau dia di atas, maka dia adalah di atas. Okay. Kalau dia berada di bawah, maka dia adalah di bawah objek tersebut. Saya bagi contoh tengok Polygon 1 ni adalah di bawah polygon 2. So kalau kita tarik dia, okay, nampak dia di bawah. Okay. Kalau kita transfer dia ke atas, just tarik dia ke atas, then dia akan jadi ke atas. So begitulah layer berfungsi. Okay. And then tulisan ni, kalau kita perasan tulisan ni layer paling bawah. So kalau kita tarik letak kat sini, nampak dia di bawah setiap layer, setiap objek. Okay, so tak nampak lah tulisan tu. So macam mana nak nampakkan tulisan? Kita tarik, kita letak atas layer-layer ini. So kita dah dapat di atas. So itu adalah fungsi layer secara basicnya lah. Okay, then kita boleh set opacity dia. Opacity ni adalah sejauh mana dia punya ni lah, transparency. Okay, set je 100. Kalau kita nak kurangkan, boleh kurangkan. Okay, and then ini adalah style dia. Nanti korang ni boleh explore sendiri, sebab dia perlukan tengok kesesuaian design yang kita nak, konsep yang kita nak. Fill ni adalah dalam dia ni kita nak setkan opacity dia berapa. Okay, macam tu. Okay, ini semua ini secara asas, sebab kalau kita lebih lanjut, layer ni pula kita boleh ada layer style pula. Okay, just double click sebelah tulisan ni. Okay, then kita dah dapat layer style. Layer style ni pula kita boleh nak set tulisan ni ada line dekat tepi ke, nak bagi dia timbul sikit ke, nak tukar warna secara overlay ke, nak buat gradient di beberapa tempat dan sebagainya. Drop shadow, kita nak ada shadow dekat belakang dan sebagainya. So semua ini dalam layer style. Okay, yang ni kita boleh explore lebih lanjut mungkin dalam siri akan datang. Tapi itulah, kalau nak terangkan satu-satu ni memang detail lah. Dan lebih sesuai kalau kita selepas ni kita dah cuba untuk design 1-2 poster, kita boleh try jenis-jenis ni. Okay, maka sedikit sebanyak yang saya dah terangkan ni, kita dah cover tools, basic tools untuk adopt Photoshop. Kita ada belah kiri, belah atas dan belah kanan. Yang atas-atas ni saya pun tak guna pun. Memang tak payah kisah pun. Dia bukanlah perkara yang asas. Okay, kecuali kalau yang pro yang rasakan ini adalah asas, maka terserahlah. Ini setakat mana pengalaman peribadi, yang saya terangkan itu pun sudah memadai untuk hasilkan satu poster yang lengkap, yang siap. Alright. So kalau ada apa-apa soalan ataupun yang tak faham, boleh tanya. Oh, ada sini Amar boleh buat contoh sekali kot, boleh nampak jelas sikit. Okay.
Okay kita try buat satu contoh. Okay, delete balik. Kejap. Saya delete dulu. Okay. Alright, kita nak hasilkan satu contoh yang agak siap. Okay, disebabkan ini adalah kosong, belakang kosong. So kita kena tambah background dulu. Saya ambil shape tool, rectangle. Then kita terus tarik hingga penuh. Alright, so kita dah dapat background. Background warna merah. Kalau nak tukar warna, kita boleh hanya double click dekat sini, dekat petak warna ni, dan kita boleh tukar warna. Okay. Dan tekan OK. Okay, so dah dapat background. So kita dah bermain dengan shape tool. Okay, shape tool juga sama ada nak jadi besar ke, jadi kecil ke dan sebagainya. Okay, then kita nak tulis, hasilkan satu tulisan. Okay, tekan type tool and then add layer dekat bawah ni. Okay, saya terlupa nak terangkan bawah ni pun ada beberapa pilihan juga. So kita nak add layer, macam mana kita nak tambah satu lagi layer kan? Kita tekan add layer bawah ni, dia akan keluar create a new layer, tekan. So dia dapat layer satu. Okay, layer satu ni adalah layer baru. Kita nak gunakan layer ni untuk tulisan. So kita dah tekan tadi type tool, then just click here dan kita dah boleh tulis Media Marvel. Okay. Okay, dekat karakter ni pun, okay, sekarang ni kita nak set warna tulisan. Dan nampak macam dia bertindih kan. Okay, sebenarnya dekat sini kita boleh set dia punya paragraf tu. Okay, sebab ini paragraf yang terlalu pendek, terlalu ringkas, dia akan jadi dekat lah, dia akan jadi rapat. So just click auto lah, sebenarnya mudahnya auto. Okay, so warna kita nak letak warna putih, tukar je dekat color ni, pilih warna putih, dan kita dah dapat tulisan. Set font, size font macam biasa, and then kita boleh pilih font. Okay, saya selalunya saya akan gunakan contohnya dekat sini ada apa saya akan gunakan Montserrat. Okay, selesai. Alright, okay, sekarang kita nak tengok fungsi layer tadi. Okay, ini adalah layer. Bayangkan kalau saya tarik Media Marvel ni, tulisan Media Marvel ni bawah rectangle, then dia akan duduk di bawah rectangle. Anggap tulisan ni duduk bawah buku, so kita tak nampak tulisan tu. Okay, cuba tarik. Okay, nampak? Dia sebenarnya ada tapi dia duduk di bawah layer ni. So kita kena susun dia bagi dia duduk di atas, baru dia nampak. Okay. Selain tu kita nak try apa lagi? Contohnya sebab kita akan belajar crop tools minggu depan. So saya reserve tentang crop minggu depan sebab crop kita boleh buat pelbagai dan mungkin makan masa yang lebih panjang lah. Okay, so ini adalah basic. Okay, contohnya kita tak nak plain background, kita nak background bergambar. Okay, just tekan dekat file, tekan dekat open. Okay, okay, boleh pilih mana-mana gambar yang kita nak masukkan. Contohnya saya pilih gambar ni. Okay, kita dah ada gambar, satu dokumen baru yang ada gambar sahaja. Macam mana nak transfer ke sini? Kita ada tabs, dua tabs kat atas ni kan. Okay, saya hanya tekan Ctrl A untuk select all gambar ni. Ctrl C untuk copy macam biasa, and Ctrl V untuk paste macam biasa. Okay, so kita dah masukkan gambar. Okay, macam mana nak resize? Boleh tekan dekat atas ni, show transform controls. Okay, tekan bagi dia keluar tick macam ni untuk show transform control. So dia dah keluarkan transform control. Kita nak besarkan sisi ke, nak besarkan sudut dia. Okay, so kita boleh besarkan. Okay, sebab kita dah besarkan, kita boleh tekan tick kalau dah done dan dah selesai. So begitulah
caranya. Okay. Okay, bear in mind kita sekarang ni kita belajar basic, so kita nak tengok fungsi layer. Okay, sekarang ni tengok layer ni dekat atas sekali, layer gambar ni dekat atas sekali, layer tulisan dekat bawah. So kalau kita letak gambar ni atas tulisan, so dia cover, dia bertindan atas tulisan tu. Tapi kita nak tulisan ni di atas gambar, macam mana? So sama ada kita tarik gambar ni ke bawah ataupun tulisan media marble ni ke atas. Okay, alright. So dia dah jadi di atas. Okay. So selesai. Dah siap. Okay. Okay, yang lain ni kita kena explore more dengan buat contoh lah. Tapi mungkin kita akan try dalam kelas-kelas, siri kelas yang akan datang lah. Sebab masa pun dah nak habis. Kita akan lanjutkan dalam siri akan datang. Okay, saya rasa saya dah selesai bahagian tools yang asas. Saya buka untuk kalau ada apa-apa soalan lah. Silakan. Setakat ni jelas ke? Boleh faham ke? Ataupun ada yang tak faham? Alhamdulillah, jelas. Okay. Abang Amar okey Boleh faham Okey. Okay. Saya pun tengah recall balik sebab dulu pernah lah belajar kan, tapi adalah beberapa tools yang memang tak pernah dengar langsung. Okey. Itulah. Okay. Dia sebenarnya tak semua tools kita perlu guna pun. Kan sebab tu Ana terangkan tadi, yang saya terangkan tadi lebih kepada tools yang asas. Basic tools yang memang commonly used lah. Okay. Selalunya orang akan guna tools-tools tu. Macam yang penting yang macam layer tadi, susunan layer, and then type tools untuk kita tulis, and then shape tools, line tools dan sebagainya. Okay. Okey. Terima kasih. Ulia okey Ulia? Faham ke? Okey. Aiman okey Aiman? Aiman ni dah pro dah sebenarnya. Okey, Aiman pun okey. Alright. Kita ada siapa lagi? Siapa ni? I et al ni siapa? Boleh buka mic ke? Assalamualaikum. Anda pemerhati je. Oh, pemerhati je. Okey. Baik. Okey. Yang lain okey kot Nak okey? Okey. Ihsan dah tak Okay, ada. jelas. Ihsan dah keluar. Macam mana? Ihsan dah keluar ni. Okey, dia dah keluar. Okey. So, Ana rasa setakat itu sahaja. Saya rasa setakat itu sahaja. Kalau sebab rasanya macam dah tak ada soalan apa-apa. Malam ni memang kalau Ana boleh konklusikan sikit, kita wrap up sikit. Basically kita dah telusuri asas-asas Photoshop. Daripada awal Ana terangkan ataupun saya terangkan tentang bagaimana untuk set size dokumen, dan size dokumen tu pula mengikut size apa yang kita nak lah. Kita boleh set yang dah ada preset, yang memang dah disetkan lah size dia berapa, A4, A3, size letter, US paper dan sebagainya. Ataupun kita boleh set juga custom untuk kita buat contohnya square size 1600x900 dan sebagainya. Okay, kemudian kita dah belajar sedikit sebanyak dan ataupun kita dah explore sedikit sebanyak tools yang ada dalam Photoshop. Basically dia ada hanya di atas, kiri dan kanan. Okay, sebab tu saya cakap Photoshop ni dia kalau untuk pemula mungkin agak complicated sebab dia banyak, dia kiri, kanan, atas semua dia ada tools. Tapi bila once kita dah biasa guna Photoshop, kita dah banyak try and error, sebenarnya tools yang kita akan gunakan taklah sebegitu banyak. Alright, dia ada beberapa tools yang memang kita akan selesa dengan tools tu dan kita akan kita akan ulang benda yang sama saja. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Minggu depan mungkin kita akan belajar bagaimana untuk crop gambar.
Okay. So itu sahaja, wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak macam simple buat poster tapi complicated juga. Sebenarnya mudah je. Okay, kalau sempat Hana tunjuk satu contoh poster lah kau Boleh, tak salah. Yang mana sebab saya maksudkan sebenarnya tak semua tools pun yang kita perlu risaukan. Kita perlu tahu. Okay, contohnya ini laptop mak Ana, so tak banyak contoh. Okay, ni yang Ana buat hari tu. Okay, contoh contoh poster ni ini adalah satu poster yang siap. Sebenarnya tools apa yang kita guna? Kebanyakannya adalah tulisan. Yang ni type, semua type tu. Tulisan atas ni, tulisan tengah, tulisan bawah. Okay, semua ni tulisan ni adalah satu tools je. Ini je type tool ni. Okay. Okay, so highlight belakang ni macam mana nak guna pula? Biru ni. So sebenarnya tools dia satu je, rectangle tool. Okay, rectangle tool kita tarik je. Okay, so dapatlah kita boleh highlight tulisan tu dengan rectangle tool. Okay, semua ni rectangle tool, ni rectangle tool dan bawah ni rectangle tool. Dan bentuk belakang ni adalah rounded rectangle tool. Macam ni, rounded rectangle. Okay, ni pun rounded rectangle. Okay, sekarang ni kita hanya guna dua saja, type tool dengan rectangle tool. And then gambar ni saya tak crop apa-apa pun, saya hanya crop petak saja. So kita hanya guna rectangular marquee tool. Okay, ini tool yang ketiga. And then tulisan bawah ni pun tulisan. Dan bentuk ni pun masih lagi rounded rectangle. Okay, QR code ni hanyalah kita ambil QR code daripada luar, kita masukkan. Dan gambar belakang ni adalah background image. Itu sahaja. So tools apa yang kita gunakan? 3 je. Ini rectangle marquee tool, type tool dan shape tool. Okay, untuk kita gerakkan kita guna move tool. So basically 4 tool sahaja. Dah siap satu poster. Alright, so tak adalah susah pun. Tak adalah kita nak kena tahu semua benda pun. Kan? Cumanya kalau kita nak edit warna gambar belakang ni, so kita boleh tekan dekat image and then kita boleh tukar, kita main warna. Kan? So pening dan sebagainya. Sebenarnya tools yang kita perlu gunakan taklah terlalu banyak. Okay, dia tak complicated yang seperti mana yang kita jangka lah. Right, wallahualam. Terima kasih.